Relax bro. Okey, kembali kita ke podcast Relax Bro episod ke-19. Ini topik yang terakhir yang kita akan bincang berkaitan sedikit tentang ilmu. Yang ni ada 2-3 perkara yang berkaitan ilmu yang kita nak bincang. Yang pertama sekali kita nak cerita pasal sihir dan sains. Ada satu YouTube, nanti kita boleh share lah kalau kita ada link tu ya. Kita share dekat show note tu. Dia kata ilmu sains ni dah sampai satu level ni, sihir. Dia dah jadi sihir. Masya Allah. Kita bila tengok video tu pun jadi macam, dia ni gila isim ke apa? Dok, boleh explain sikit tak? Ni pasal sains. Satu contoh lah dok. Yelah, sains dia kata pembentukan dunia ni daripada Big Bang Theory dan sebagainya. Darwin punya knowledge berkenaan dengan pembentukan manusia yang datang daripada monyet dan sebagainya. Benda-benda macam ni, kalau kita tak belajar, kalau kita tak pergi sekolah, memang kita akan tangkap muat lah. Maksudnya kita akan percaya pada teori-teori kan. Dia ada perbezaan tau, teori dan bukti sains. Tapi dia akan ada lagi banyak perbezaan bila bukti sains tu akhirnya diklaim sebagai sihir. Ya. Cuba dok bagi pendapat sikit. Dia bismillah. Saya simple je benda ni. Benda ni pasal statement dan kenyataan tu saya rasa agak melampau dan gopoh. Okay. Gopoh Gopoh. Islam tak pernah menolak sains. Okay. Dan pandangan-pandangan sains ni, ilmuwan-ilmuwan dan saintis-saintis ni, dia kalau kita tengok kaji balik dalam sejarah, okay, ada teori yang kekal dan ada teori sains yang berubah-ubah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ia terdedah kepada ijtihad saintis yang pelbagai. Okay? So jadi ia bukanlah satu hukum yang bersifat qat'i. Qat'i ni maknanya yang satu kemestian dan kepastian untuk mempercayainya. Kita orang Islam. Kita ada benda yang kita belajar daripada sains, okay, yang kita terima. Dan ada benda daripada sains, pandangan-pandangan saintis yang kita tolak kerana ia menyanggahi prinsip-prinsip dan nilai akidah kita. Kita ada kepercayaan kita. Contoh, benda yang tak selesai orang bincang. Bumi bulat ke bumi apa dia panggil? Petak. Bukan Flatland. Flat. Okay? Bersifat seperti dah hamparan. Dalam Al-Quran disebut hamparan. So ini, walaupun ulama-ulama Islam sendiri pun berbeza pendapat, ada kata bulat, ada kata hamparan, dan saintis pun ramai menyatakan bumi ni hamparan. Jadi kita terbuka kepada diskusi-diskusi yang seperti ini. Dan sebab itu saya nak menyatakan di sini, Islam mengiktiraf ilmu sains. Okay? Kita iktiraf ilmu sains selama mana dia tak bercanggah dengan nilai-nilai akidah Islam. Dan selama mana ia dalam ruang lingkup ijtihad, tak ada masalah. Sebab itu wujud ilmu Al-Quran ni dipanggil i'jaz, ilmu i'jaz, ilmu i'jazul ilmi, i'jazul Quran yang merujuk kepada mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan saintifik, memperkukuhkan lagi teori-teori sains. Contoh penciptaan alam, contoh penciptaan manusia, contoh dalam anak dalam kandungan, bagaimana dalam hadis Nabi SAW menceritakan penciptaan manusia dalam tempoh berapa hari sampai berapa bulan sampai dilahirkan. So teori itu berkaitan dengan penyusuan ibu. Kenapa Al-Quran menganjurkan anak itu disusukan sampai ke umur 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Ibu-ibu itu dianjurkan menyusukan anak mereka 2 tahun cukup. Kenapa kita bahaskan teori sains, kebaikan susu ibu dan sebagainya. So itu menepati dengan sains, which kita boleh pakai. So jangan kita terlalu rigid, dan minta maaf saya kena guna perkataan yang agak tegas sedikit. Jangan kita bodoh sangat. Kita tak boleh macam bodoh sangat. Okay? Kita kena terbuka. Antum ta'lamuna bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Nabi bagi ruang ijtihad. So dan menunjukkan pada masa yang sama, pemimpin pun tak ada masalah. Kalau salah, mengaku salah, betulkan balik. Oh, Nabi pun boleh. Yes. Boleh mengaku dia tak tahu semua. Yes. Nabi pun boleh mengaku bahawasanya dalam urusan ni dia tak tahu, dia serahkan. Dia serah pada orang yang tahu. Dia serah pada orang yang tahu. So macam tu juga tentang sains. So jadi jangan timbulkan isu yang macam ni. Isu macam ni tak bagus. Itu satu. Yang kedua,
Ada pula yang kata tak payahlah ambil SPM ni apa semua sekali. Tak payahlah ada sijil apa semua sekali. Okey. Ini pun satu hal. Ini pun satu hal juga. Saya minta maaf. Saya bagi contoh simpel. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah terlibat dalam perang, kemudian ada tawanan perang. Tawanan perang ni ada cara untuk dibunuh. Okay, tapi akhirnya keputusan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, tak payah bunuh. Apa dia orang ada? Ilmu dia orang ada. Ajar. Orang Arab jahiliah ni dia orang ada ilmu, pandai menulis, pandai membaca. Okay. Walaupun zaman tu tak ada SPM, tak ada apa, tetapi still kelas pengajian yang tak ada kaitan langsung, bukan secara langsung dengan agama. Ilmu mengenal huruf. Contohnya. So, ketika itu Nabi kata jangan bunuh dia orang. Bagi dia orang ajar anak-anak kita. Belajar. So, menunjukkan bahawasanya sistem pendidikan dan pembelajaran ini penting. Walaupun ia tidak diinstitusikan di zaman itu seperti hari ini, tapi hari ini adalah perkembangan ilmu. Zaman mewujudkan sekolah-sekolah, madrasah dan universiti-universiti ini bukan baru daripada Khilafah Uthmaniyah Turki lagi. Dah wujud Uthmaniyah dulu, dah wujud sekolah-sekolah, ma'had kan dalam dunia Islam. Dan demikian juga pada hari ini kita dah wujud. Dan pengajian yang ada bukan pengajian fardu ain saja. Betul. Pengajian yang ada pengajian matematik, ada pengajian sains, ada pengajian ilmu-ilmu lain. So itu dipelajari. Sama macam sekolah. Kita kenapa pentingnya sistem pendidikan sekolah kita dilalui oleh semua orang? Kenapa? Kerana dalam sistem pendidikan kita, dia ada perkara-perkara pokok. Contohnya berkaitan dengan pengetahuan tentang basic pengetahuan tentang negara kita, kenegaraan, pengetahuan tentang kaum-kaum dalam negara kita, demografi dalam negara kita, pengetahuan tentang culture, sejarah-sejarah. Okay, sejarah-sejarah. So ini tujuan nak strengthen kecintaan kita kepada negara kita. Okey, perpaduan dalam negara kita ni penting. Sebab tu pandangan saya, kita kena lalui proses pendidikan. Kalau siapa-siapa yang tercita lalui, bukan saya kata salah masuk neraka jahanam, tak. Tak, jangan fikir macam tu. Ada orang dia hantar nak di international, tak ada masalah, boleh. Tapi jangan kata siapa-siapa pun, jangan kata sistem pendidikan jangan lalui. Kalau ada kelemahan, baiki. Betul. Bukan buang. Jangan kata SPM tak ada manfaat langsung. Tak. Penat cikgu-cikgu kita pergi kursus apa? Pedagogi, tak pedagogi lah, apalah. Semua cikgu-cikgu ni kursus pecah kepala mikir macam mana nak bagi budak faham, macam mana nak bagi budak pandai. Okey? PIBG diperkukuhkan untuk ada hubungan mak ayah dengan guru pula. Jadi tiba-tiba kita bagi, tak payah belajar, tak payah mengarut semua, buang masa. Kalau kita nak bagi cadangan, pandangan saya, nak tambah, strengthenkan fardu ain. Dulu kerajaan, apa yang JKAF? Ada JKAF kan? JKAF Jawi, Quran, apa? Akidah dengan JKAF F, fiqh. So, ni empat perkara ni dah ada dalam modul JKAF. Basic secara basic. Nak tambah lagi, nak perkukuhkan lagi, sila berikan cadangan. Untuk mengatakan, tak perlu. Terima saja SPM. Tak. Saya ada seorang guru cerita. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Dia seorang ulama Jordan. Saya mengaji dengan dia, rapat dengan saya. Dia ni tak melalui sistem pendidikan sekolah. Sebab tak percaya. Mak ayah dia tak percaya. Dan dia sebelum dia jadi syekh ni, tak silap saya, dia seorang penggusti. Gusti. Dia gusti besar ni. Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dia dengan Syekh Musa Nasir dua. So, Syekh Ali Hasan ni penggusti dia ke Syekh Musa Nasir, silap salah seorang lah. Okay. Oh sorry. JKAF tu silap. Jawi, Al-Quran, Arab dan Fardu Ain. Pandai-pandai naki, bubur, akidah dan fiqh. Saya pun silap, sorry. Okay. So jadi Syekh Ali, saya nak cerita Syekh Ali Hasan ni. Masa saya bawa dia, kebetulan dia datang ke Malaysia tahun 2014-15. Kalau tak salah, saya terlupa tahun tu. Kan dia meninggal dunia COVID. Oh, innalillahi. Okay, Allah yarhamhu. So jadi kami duduk di tepi pantai di Pulau Pinang. Duduk tepi pantai, makan di pantai, Teluk Bunga. Tanjung Bunga. Okay. Makan dengan dia, makan sambil makan. Dia kata kat saya, Fathul Bari, dia kata, aku nak bagi tahu perkara yang dulu aku telah salah berpandangan tentangnya. Dulu aku kata kepada anak-anak muridku, jangan masuk sistem sekolah, jangan ambil
bachelor, jangan ambil master, jangan ambil PhD. Ini semua duniawi. Okay. Tapi hari ini aku depan kalian semua, aku nak ubah pandangan tu. Aku berpendapat hari ini ikutlah proses tersebut. Ambil ilmu. Bukan kenapa dia kata. Dia kata itu keperluan hari ini. Keperluan hari ini. Tuntutan hari ini. Itu cara penilaian. Kalau dulu Imam Malik, dia saring orang nak belajar di kelas dia. Pasal zaman tu mana ada BA, Master, PhD lagi. Sama lah kita sekarang. Kita saring, ada saringan, sistem saringan. Orang saring, orang nak tengok siapa yang nak boleh mengajar, siapa nak boleh bercakap bab tu specialist. Cara yang paling mudah sekali untuk buat adalah dia belajar melalui sistem pembelajaran yang ada. Dia ada that background. Itu paling basic yang kita boleh guna. Sebab kalau tak, kita tak boleh nak judge orang. Tak boleh, bukan nak judge, bukan nak suruh judge. Tak boleh nak ukur kemampuan seseorang. Melainkan kena duduk dengan dia lama. Tanya ini, tanya itu, tanya ini. Nak tahu kedalaman ilmu dia. Kalau setakat nak pergi ceramah, saya boleh hafal, saya sekejap je. Kita hafal lah. 5 hadis, 5 ayat Quran, cukup. Tengok ulasan, then done. I'm ustaz. Mudah. Okay, cakap pandai cakap. Okay. Tapi, kalau gitu saya tak perlu ambil BA, saya tak perlu ambil master, saya tak perlu ambil PhD. Jadi orang tak nak ukur saya, kemampuan saya. Setidak-tidaknya ni basic ukuran. Saya tak kata itu selama-lamanya, sebab ulama dulu tak ada BA, tak ada master, tak ada PhD. Imam Syafi'i tak ada apa tu? Tak ada benda ni. Okay? Tapi hari ni itulah keperluan. Basic keperluan. Untuk yang nak mengaji ni, mengukur keupayaan. Bukan suruh nak rendahkan ilmu orang yang tak ada ijazah. Tak. Saya tak maksudkan macam tu. Cuma ini keperluan lah. Cuma ini adalah satu keperluan semasa. Pada saya, dia dah jadi satu keperluan yang agak mendesak bagi penuntut-penuntut ilmu yang nak sebarkan dan sampaikan ilmu supaya lebih tertapis. Setidak-tidaknya ada penapis sedikit. Perlu melalui proses pendidikan yang seperti ini. Panjang tu. Saya punya pendapat berkenaan dengan sihir sains ni, saya memang serah pada Dok, pasal Dok lebih arif. Tapi cuma saya nak tanya juga orang-orang yang memberi pendapat gila ni. Saya panggil gila, Dok panggil bodoh, saya panggil gila. Sihir sains ni sampai ke sihir ni, kita kalau tengok dalam sejarah Islam pun ada ramai cendekiawan-cendekiawan, pakar-pakar sains, taiko dalam dunia Islam yang menerokai ilmu sains utama. Kan, macam Ibn Sinanya, Al-Farabinya. Jadi benda ni agak janggal lah bila ada juga ustaz kononnya pun title ustaz pun juga mengutuk sains. Pasal isu Big Bang lah. Pasal isu Big Bang lah. Kita tak setuju dengan Big Bang, tak apalah. Janganlah panggil benda tu bukan ilmu sains. I mean ilmu. Cuma ilmu tu kita tak setuju. Ya. Kan? Itu yang pertama. Kedua, berkenaan dengan yang pasal orang tak pergi sekolah ni, tak payah ambil sijil, tak payah ambil SPM ni. Ini saya tahu asalnya daripada ada Insta famous, ada apa famous ni lah, TikTokers ni yang kata tak payah pergi sekolah pun tak apa, aku pun pandai, aku pun berjaya tak pergi sekolah. Faham? Rezeki Allah Ta'ala ni masing-masing. Betul. Okay? Katalah ada satu hamba Allah ni, dia tak pergi sekolah pun, dia boleh berniaga, dia boleh pandai, dia boleh ada empire, itu rezeki Allah Ta'ala. Itulah takdir yang ditentukan. Tapi tak semua orang sama. Rezeki tu kena datang ada usaha. Mungkin usaha dia cara lain, rezeki dia Allah bagi. Yang kita ni kena usaha dengan belajar. Tapi at least basic fundamental kena belajar. Sebab itu keperluan mendesak pada masa kini. Macam saya bagi contoh tadi kita borak pun, saya kata, yelah, you cakap dengan orang, you tak pergi sekolah. Tapi you ada business empire yang besar. Faham? You berani ambil auditor yang tak ada ACCA? Ataupun yang tak ada SPM lah. Auditor account you yang tak ada SPM. Rasa lepas tak? Ataupun you berani pergi ambil orang kata katalah sakit perut, kan, nak pergi dapatkan rawatan dekat orang yang tak ada doktor tak ada tauliah. You won't do it. You takkan buat benda-benda macam tu. Jadi jangan ini geng-geng makan makjun. Ini saya tak faham lah. Ini jangan kita orang kata encourage orang buat benda yang tidak berfaedah. Ya, tidak berfaedah. Saya suka dengan seorang yang famous tu, nama dia apa yang jual sambal tu? Amin. Khairul Amin kan. Dia menang apa award something lah, award TikTok ke apa YouTube, saya tak tahulah. Saya ingat dia cakap walaupun dia famous, dia kata jangan lupa kena ada pelajaran, kena ada ilmu. Sebab apa yang dia buat pun berasaskan ilmu. Jadi kita nak buat apa pun kena ada ilmu. Itu nombor 2, Dok. Saya nak
sentuh sikit pasal isu dual language program. DLP. Sebab apa? DLP program ni ialah program yang bukan mandatory. Dia tertakluk kepada, ada syarat dia lah, tak silap saya, syarat dia mesti pencapaian bahasa Melayu mesti memberangsangkan cukup yang membenarkan DLP berlaku supaya dia boleh ajar mata pelajaran sains, matematik, ICT dan robotik dalam bahasa Inggeris kalau tak silap saya. Dan kena ada tenaga pengajar dan infrastruktur yang membenarkan DLP ni berlaku di sekolah tersebut. Saya tak tahu, ada sekolah-sekolah yang tidak mahu buat DLP. Dan saya tahu, saya tak nak sebut sekolah mana, saya rasa biarlah kita pun faham sekolah mana. Dia kata kalau ada DLP ni akan menyukarkan budak-budak sekolah akan ada banyak lagi tanggungjawab untuk pelbagai bahasa. Bagi saya, selagi mana kita ada dua prinsipal yang kita jelas, memartabatkan bahasa Melayu dan juga memperkukuhkan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa untuk belajar ilmu, ini cukup. Yang ni paling penting. Bahasa-bahasa lain ni bukan saya kata tak bagus. Bahasa-bahasa lain ni boleh belajar, tapi bukanlah dua bahasa utama yang perlu kita ada sebagai rakyat Malaysia. Saya nak sentuh juga pasal bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni, walaupun kita ada bahasa Inggeris untuk diperkasakan, untuk ilmu, tapi bahasa Melayu ni adalah bahasa wajib yang patut menjadi bahasa perantaraan di antara kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sama ada itu orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, Kadazan, Murut dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita sendiri tak boleh berbahasa Melayu, berbahasa Malaysia, apalah maknanya sebagai rakyat Malaysia? Ini satu benda yang saya rasa saya tak boleh nak, orang kata orang apa? Tak boleh nak brain lah. Orang kata sekarang, tak boleh nak brain lah. Tak boleh brain kalau you tak boleh pandai berbahasa Malaysia, tak boleh faham bahasa Malaysia, ada satu je kemungkinan. You bukan orang Malaysia. You bukan orang Malaysia. Saya pernah borak dengan Deputy Commissioner Singaporean High Commission. Dia cakap isu ni lah orang Cina yang tidak boleh berbahasa Malaysia. Saya tanya dia satu soalan. Orang Cina di Singapura faham tak bahasa Melayu? Faham. Kalau dia tak boleh cakap bahasa Melayu tapi dia faham, dia boleh balas dalam bahasa Inggeris. Okay. Tapi ada orang Cina di Malaysia cakap pun tak boleh, faham pun tak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya itulah antara pelancong-pelancong Cina yang tak nak balik ke negara Cina. Itu saya serahkan kepada pihak berkuasa untuk ambil tengah. Tapi poin saya ialah kita kena at least faham bahasa Melayu dan boleh berbahasa Malaysia. Ini satu bahasa yang yang unite kita sebagai rakyat Malaysia. Dan kalau DLP ni perlu di expand ke keseluruhan sistem pendidikan negara, I don't think why not? Why not? Jadi saya doakan supaya YB Fadlina istiqamah, teruskan usaha untuk memartabatkan pendidikan negara. Ada banyak benda yang perlu ditambah baik, yang itu saya tak nafikan. Ada banyak benda yang beliau perlu tambah baik, terutamanya dari silibus-silibus pendidikan yang saya rasa nampak macam dah makin tak sesuai dan tidak mengikut keperluan industri. Yang ini kita harap dia dapat perbaiki, dan juga kita harap juga cikgu-cikgu yang mengajar ni supaya kekal juga istiqamah. Kita ada satu kawan kita yang sentiasa bantu kita buat podcast ni, Cikgu Nazrin, yang seorang guru yang saya rasa pun menghadapi cabaran untuk mengajar anak-anak murid. Dia lagi lah cikgu bahasa Melayu, tak silap saya, di sekolah Cina. Bukan senang. Jadi itu adalah doa kita di podcast Relax Bro. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Yang mana salah, tetap salah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi Relax, bro.